Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan kupas sedikit demi sedikit berkenaan dengan penyelewengan sejarah Melayu ataupun sejarah Melayu yang kita dah dengar sebelum ni, tapi kita tak tahu sebenarnya sejarah tu betul atau tidak. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Nazrin Anwar bin Syamsuddin, selaku Esko Akademik dan Pendidikan Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Kita belajar sama-sama ataupun menelaahlah ilmu sejarah Melayu. Okey, antara sebab kenapa saya diberi peluang dan juga saya kemukakan tajuk yang begini atas sebab majoriti pelajar dekat kuis, khususnya student dan juga para pesyarat adalah orang-orang Melayu. Tetapi saya nampak apa yang sedikit kekurangan di kuis ni apabila kita adat budaya Melayu tu telah hilang. Adat budaya Melayu tu sebenarnya tidak diamalkan. Sedangkan tuan-tuan dan puan mengikut sejarah Islam tu sendiri yang mana Islam datang ke tanah Melayu bukan untuk menghancur ataupun menghilangkan menghilangkan adat, tetapi lebih kepada untuk cantikkan adat. Kita go through topik satu persatu. Maksud Melayu, maksud Melayu mengikut geografi. Kenapa nama bangsa kita ni Melayu? Kenapa nama bangsa kita ni bukan mengembang ataupun besar? Tuan-tuan dan puan ataupun sidang para penonton sekalian, nama Melayu ni sebenarnya tiada erti khusus daripada sudut daripada sudut kamu sendiri. Sedangkan Melayu yang kita sebut pada hari ini adalah lebih merujuk kepada sesuatu bangsa. Okey. Untuk pengetahuan semua, maksud Melayu ni banyak variasi, tetapi kita mengambil daripada sudut geografi. Daripada sudut geografi, kalian ataupun para penonton boleh search ataupun membuat sedikit kajian berkenaan dengan Claudio Ptolemy, iaitu seorang arkeologi yang mana hidup pada 150 Masihi selepas kelahiran Nabi Isa. 150 selepas kelahiran Nabi Isa, maka Claudius Ptolemy ni mengeluarkan satu peta yang mana dalam peta tu ada menulis tentang Melayu Kolon. Melayu Kolon tu jika diterjemahkan, jika ditafsirkan, ia membawa maksud adalah sebahagian daripada Melayu. Jadi tuan-tuan dan puan, 150 selepas kelahiran Nabi Isa AS sudah ada bangsa Melayu yang ditulis dalam peta Claudius Ptolemy. Tapi kita kedepankan sikit mengikut bangsa Cina satu ketika dahulu. Melayu ni dia tak panggil sebagai Melayu. Orang Cina dia akan ada dia punya aksen atau pelat yang dipanggil sebagai Bok Layu ataupun Mok Layu. Perkataan Melayu ni bukanlah ada satu perkataan khusus ataupun diterjemahkan dengan suka-suka, tetapi Melayu ni memang satu nama khas untuk sesuatu bangsa tu. Okey, berkenaan dengan tanah Melayu, mungkin kita bila cakap tanah Melayu mungkin kita ingat Malaysia ataupun kita hanya ingat Nusantara. Tapi saya nak sebut satu persatu berkenaan dengan tanah Melayu yang kita tak pernah dengar sebelum ni. Antaranya adalah Jambi, Palembang, Siak, Kampar, Rokan, Panen dengan Madelang. Tu antara nama-nama yang mana kini dah bukanlah pupus, sebenarnya dah ditukarkan kepada nama yang lain. Sebagai contoh dululah macam Singapura, yang mana Singapura dulu dipanggil sebagai Temasek dan sekarang dipanggil sebagai Singapura. Pada tahun 1286 mengikut prestasi Padang Rokok ataupun orang panggil sebagai batu bersurat menceritakan tentang wujudnya Melayu, dan ada tertulisnya berbunyi begini saya baca. Semoga hadiah itu gembira segenap rakyat di bumi Melayu pada tahun 1289. So kita tengoklah, Melayu bukanlah bangsa yang orang panggil bangsa yang muda, bukanlah bangsa yang baru wujud dalam variasi Melayu ni, tetapi lebih kepada dah wujud lama. Sebenarnya ada banyak kajian tentang Melayu yang mana menceritakan Melayu ni sudah wujud 2000 tahun sebelum lagi. Okey, 200,000 tahun sebelum lagi. Alright, kita akan terus pada topik yang kedua, iaitu Melayu tumbang atas sebab hanya ada keris dan tombak. Apabila kita cakap kalahnya Melayu bukan disebabkan senjata. Saya bukan nak mengungkit cerita lama, tetapi ini perkataan ini ataupun isu ini pernah disebut oleh mantan Perdana Menteri kita. Tuan-tuan dan puan, mantan Perdana Menteri kita adalah orang Melayu, tetapi nampaknya di situ ada kegagalan. Okey, di situ ada kegagalan terhadap mantan Perdana Menteri kita untuk kaji sejarah bangsa Melayu dengan betul lah. Saya meletakkan ini adalah sebuah penipuan yang besar.
Okey, atas sebab telah dicatat Melayu ni dah ada senjata sewaktu sebelum Portugis datang, sebelum Portugis nak jajah tanah Melayu, sebenarnya Melayu ni dah ada senjata. Dikatakan ada dalam tulisan catatan yang mana kilang senjata ada di Pahang dan Kelantan. Okey, antara senjata yang patut kita tahu dan patut kita search sama-sama. Senjata Melayu sangat cantik bukan macam senjata zaman sekarang. Senjata zaman sekarang kita nampak semua akan standardized. Walaupun kita main game COD ke Counter Strike, kita akan nampak pistol tu sama aja, tak ada beza. Tapi kalau kita search berkenaan senjata Melayu, saya sebut satu persatu kat sini supaya semua boleh tengok. Antaranya rentaka, kedua istingga, pemuras dengan terakol. Dan diceritakan juga adalah catatan British menceritakan tentang Melayu ni bukan sahaja pandai buat meriam besar. Kalau kita tengok movie atau tengok apa-apa cerita, bila kita cakap buat meriam, mesti kita bayangkan meriam yang besar lah, yang akan mengeluarkan satu dentuman bunyi yang kuat. Tetapi untuk makluman semua, Melayu juga boleh mencipta satu meriam yang bersaiz tangan saja. Contohlah, ini meriam saiz tangan, ini adalah saiz meriam orang Melayu. Dan seterusnya mengikut Tom Pires, itu seorang orang barat yang pernah duduk di tanah Melayu, disebut whoever is Lord in Malacca has his hands on the throat of Venice. Saya rasa secara umumnya semua pernah dengar ayat ni waktu kita belajar sejarah waktu form 5 atau waktu sekolah menengah lah, form 1 sampai form 5, betul. Tapi tak semua orang faham apa maksud dia. Kenapa Tom Pires cakap macam tu? Saya nak terangkan bagi semua faham. Bila Tom Pires cakap macam tu, dia menggambarkan sebenarnya Melaka ni adalah sebuah empire ataupun sebuah negara yang menjalankan perdagangan yang sangat-sangat hebat. Yang mana Melaka ni pernah beat ataupun pernah kalahkan pusat perdagangan Itali. Kita pun tahu yang Itali pun adalah salah sebuah negara yang ada entrepot atau perdagangan yang baik. Kita bayangkanlah bila Tom Pires bercakap macam tu, mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan Throat of the Venice, kita boleh bayangkan Melaka dihadiri oleh pedagang-pedagang. Contoh pedagang seperti India, China, Bangladesh ataupun daripada Arab, even though daripada Israel pun datang. Contoh ni kita cakap contoh. Takkanlah kita nak cakap yang Melaka ni tak ada sistem pertahanan yang cantik. Tuan-tuan dan puan, nak tahu juga kalau hebatnya Melaka ni satu ketika dahulu, kita ada sistem tol atas laut. Sekarang kita guna sistem tol atas jalan kan, tapi zaman dulu kita ada sistem tol atas laut. Di mana kalau orang Melayu, bila dia nampak kapal-kapal pedagang, kapal-kapal lanun datang, dia akan datang dan minta duit tu lah, supaya itu adalah income of Melaka satu ketika dahulu. Mengikut catatan A Descriptive Dictionary of the Indian Island and Adjacent Countries, waktu Portugis melawan Melaka dulu, dah tawan Melaka, Portugis merampas 3,000 hingga 8,000 senjata api. Saya ulang sekali bukan berpuluh, bukan beratus, tetapi daripada 3,000 hingga 8,000 senjata api. Tuan-tuan dan puan-puan, takkan kita nak cakap Melayu ni satu bangsa yang lemah, satu bangsa yang tak hebat, sedangkan catatan pun dah menulis yang kita ada senjata api dan kita ada kilang senjata api. Dan seterusnya, topik yang terakhir hari ini adalah berkenaan dengan tanpa pendakwah Cina, Melayu sembah pokok. Tajuk ni sebenarnya kalau kita agak keras lah bila kita baca, kita akan rasa macam sedikit perkauman, tetapi kita kena berfikiran terbuka. Sebab bila kita cakap teori kemasukan Islam ke tanah Melayu, kita kena faham sebenarnya ada 4 teori. 3 atau 4 lah tapi saya nak pecahkan kepada 4 sebab nak semua orang clear dan faham. Teori yang pertama, teori kemasukan Islam adalah dari Arab. Teori yang kedua adalah kedatangan Islam daripada India. Teori yang ketiga, teori kedatangan Islam dari China. Dan teori keempat adalah teori kedatangan Islam tu daripada Champa. Champa ni di sekitar Vietnam ataupun Kemboja lah. Secara umumnya, saya terima
saya terima keempat-empat teori ni atas sebab when we talk about theory, when we talk about something that cannot be confirmed, kita akan menerima semua, tetapi kita akan melebihkan sedikit kepada bukti-bukti yang telah ditemukan. Saya adalah orang yang berpihak, yang mana saya menceritakan ataupun meletakkan kedatangan Islam ni adalah datang daripada negara Arab. Siapa tak kenal Sheikh Abdul Aziz, yang mana datang ke tanah Melayu untuk menyebarkan Islam tu sendiri. Okey, Islam ni juga disebar melalui kerajaan Bani Umayyah. Kita pun tahu kita ada Bani Utsmaniyah, Bani Umayyah dan sebagainya lah. Mengikut Zulkifli Harun, yang mana sebelum Bani Umayyah ni ini mengikut Zulkifli Harun, dia menceritakan contoh ni kerajaan Bani Umayyah punya timeline. Zulkifli Harun menceritakan yang Islam datang lebih awal. Sekali lagi sebut, Islam ni datang lebih awal daripada Bani Umayyah ni menyebarkan Islam secara meluas. Tuan-tuan dan puan, kita pun boleh dapatkan juga daripada John Crawford dalam bukunya History of Indian Archaeology. Orang Arab ni, pedagang-pedagang Arab ataupun ulama-ulama Arab ni menjadi orang tengah di antara orang Eropah dengan orang Asia untuk berdagang. Jadi kat sini tak pelik lah kenapa orang Arab boleh masuk ke tanah Melayu untuk menyebarkan Islam. Tapi kita baca terfikir juga, waktu zaman dulu orang Melayu ni kenapa dia tukar pada agama Islam, sedangkan dulu kalaulah Islam ni tak datang kat kita ni, contohlah andai kata ibaratnya kalau Islam ni tak datang kepada kita akan mungkin mengamuk agama Buddha. Tapi kenapa bila Islam datang, ramai yang masuk Islam dan ramai yang sehingga kan dalam perlembagaan persekutuan kita pun Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Disebabkan peranan Sultan. Satu ketika dahulu apabila Sultan masuk Islam, maka rakyat-rakyat pun masuk Islam sekali. Sebab itu saya menyokong sistem monarki sehingga kini atas sebab jasa-jasa Sultan kita satu ketika dulu menyelamatkan bangsa-bangsa Melayu ni dengan memasukkan dengan join Islam dan jadi orang-orang Islam. Jadi mungkin ada orang yang cakap yang saya ni agak ketinggalan, yang mana saya tidak menyokong sistem republik. Teruskan, cakaplah saya ketinggalan. Sebab apa? Saya harap para penonton kat sini pun menyokong sistem monarki. Sebab apa juga? Saya nak terangkan antara ini perkara yang paling penting untuk semua masyarakat Melayu faham. 3 perkara penting dengar kita. Antara perkara yang masih menyelamatkan Melayu dekat Malaysia ni ada 3 perkara. Raja Sultan, kedua pentadbiran kerajaan, dan ketiga adalah ekonomi. Untuk pengetahuan semua, ekonomi kita dah kalah. Ekonomi kita dah kalah, sebab tu kita sekarang tengah membangunkan semula ekonomi orang Melayu. Jadi kalau ada apa-apa ekonomi orang Melayu, support lah. Boleh je support, tetapi pada masa yang sama support mengikut perundangan Malaysia yang ditetapkan. Saya cakap ni, ekonomi kita dah kalah. Sekarang ni kita ada 2 je lagi, iaitu Raja Sultan dengan sistem politik. Kalaulah sistem politik kita kalah, raja kita kalah, kemungkinan besar boleh jadinya Melayu akan hilang. Dekat tanah Melayu kita sendiri, dekat tanah kita sendiri, kita akan hilang, kita akan kalah. Dan mungkin juga macam kita akan mengadakan sistem republik. Saya tak nak mendoakan benda-benda yang tak baik. Sebab apa? Sistem monarki ni memang antara sistem yang kita guna pakai dan sehingga kini masih lagi baik. Ada yang cakap juga macam Sultan zaman sekarang ni macam tak boleh pakai. Antara yang pernah disebut satu ketika dahulu, yang Sultan kita ni macam seolah-olah tiada job scope. Tapi krisis politik 2020 yang berlaku pada Februari tak silap saya, di mana peranan Sultan untuk memilih Perdana Menteri kita yang baru. Jadi kalaulah kat situ tiada Sultan, saya tak tahu apa yang akan jadi pada negara kita. Saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Hasrat saya yang terakhir itu saya sendiri meletakkan iktizam saya untuk melahirkan Melayu Fila, iaitu seorang yang pecinta kepada bangsa Melayu, yang mana saya tidak meletakkan 100% harapan untuk kalian semua ataupun sidang para penonton untuk berjuang untuk Melayu. Tetapi sekurang-kurangnya lah, ini adalah sekurang-kurangnya kita sama-sama untuk membuang stigma-stigma tentang agenda, contohnya seperti Melayu malas,
Melayu tak boleh hidup berdikari, Melayu ini terlalu bergantung kepada orang lain. Maksudnya 3 stigma ni kita kena buang. Walaupun betul kadang-kadang kita dengar macam seolah-olah macam bergurau. Kita bergurau, kenapa tak buat kerja, kenapa datang lambat, sebab janji Melayu. Itu adalah stigma yang kita kena buang, atas sebab benda itulah yang merosakkan bangsa kita sendiri. Jadi sama-samalah kita merenung balik apa yang kita katakan. Sedangkan berkenaan dengan stigma pemikiran Melayu malas ni pun antara yang ditulis oleh orang Eropah. Orang Eropah dulu sebenarnya orang British lah, okay? British dulu datang ke tanah Melayu, dia pun suka dijunjung tau. Saya tak ingat panggil apa, yang dijulang tu. Maksudnya ada hamba 4 orang, okey, ada hamba 4 orang, dia duduk kat tengah, kita junjung dia tu. Sebenarnya disebabkan Melayu tak nak buat macam tu, sebabkan itulah kita dikategorikan sebagai Melayu malas. Sedangkan kita meletakkan pendirian Melayu ketika itu adalah Melayu tidak tunduk pada penjajah. Tuan-tuan dan puan-puan, tulisan ataupun bacaan yang saya buat adalah dari The Patriots ataupun daripada Sabri Zain, yang boleh search dekat Google juga. Sabri Zain library menceritakan tentang berkenaan dengan sejarah Melayu. Saya rasa setakat itu saja. Hajat saya untuk menceritakan tentang Melayu adalah lebih kepada saya sayangkan bangsa Melayu. Masing-masing tanamkan dalam diri 3 perkara, letak dalam diri, okey. Pertama adalah Islam agamaku, Melayu bangsaku dan Malaysia negaraku. Itu saja daripada saya. Nama saya Muhammad Nazri Anwar bin Syamsuddin, Esko Akademik dan Pendidikan Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2020-2021. Assalamualaikum.